Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Hari ini kita nak membicarakan tentang bahan-bahan asas dalam pembuatan sabun. Jadi bersama saya hingga ke akhirnya. Okey, kembali lagi bersama saya. Seperti yang kita sedia maklum, sabun ni, apa yang kita panggil sabun ni sebenarnya ialah tindak balas antara alkali dan juga minyak. Jadi untuk apa pun jenis sabun mesti melibatkan alkali dengan minyak. Jadi bahan asas yang pertama sekali yang dari dulu-dulu sebenarnya orang guna ialah sodium hydroxide. Baik, dalam makmal kimia kita tagging dia sebagai NaOH ataupun natrium hydroxide. Ini memang asas dalam pembuatan sabun. Jadi ini adalah garam alkali. Kita kena tindak balaskan dengan minyak untuk menghasilkan sabun. Tapi untuk memudahkan pembuat sabun di negara kita dan di luar negara, banyak bahan yang telah ditindak balaskan, kita tinggal bancuh dengan air lah, dengan sukatan yang betul. Antaranya ialah ni dipanggil sebagai soup noodle ya. Dia nampak dia macam noodle-noodle sikit. Kita panggil sebagai soup noodle, atau nama saintifik sebenarnya ialah SLS, sodium lauryl sulfate. Okey, sodium lauryl sulfate ni dia bagusnya, kebaikannya ialah dia membersih, sangat membersih dan sangat berbuih. Okey, itu kebaikan dia. Sangat membersih dan sangat berbuih, tetapi tidak sesuai untuk kulit. Jadi kalau kita menggunakan SLS ni, eloklah kita menggunakannya sebagai sabun basuh kain. Itu pun setengah orang yang sensitif dia tak tahan. Deterjen serbuk adalah menggunakan SLS. Setengah orang masih lagi tak tahan. Okey, jadi kebaikannya berbuih, kuat berbuih dan sangat membersih. Banyak jenis bahan yang dia boleh bersihkan dan tapi keburukannya dia tidak sesuai untuk kulit dan boleh merengsa kulit, tinggalkan rasa pedih-pedih, atau setengah orang dia akan jadi macam gatal-gatal pada kulit dia. Okey, yang kedua ialah SLES atau setengah orang sebut sebagai SLES, atau nama komersialnya ialah Texapon. Texapon. SLES dia berbentuk macam lembik-lembiknya ni, cair jelly-jelly macam ni ya. Okey, nanti kita akan keluarkan bila kita nak buat sabun. SLES atau nama penuhnya sodium lauryl sulfate ataupun sodium lauryl ester sulfate. Dia berbuih 70% berbuih. Sebab tu dia tulis Texapon 70 ataupun SLES 70%, kurang sikit berbanding SLS dari segi kelemahannya, tetapi dari segi kelebihannya SLES selamat untuk kulit. Jadi kalau kita nak buat sabun cuci pinggan sesuai, sebab cuci pinggan kita akan sentuh sabun tu, jadi dia kurang bertindak balas pada kulit ya. Okey, dan faktor yang keempat ialah MES ataupun methyl ester sulfonate. Ini yang terkini. Okey, dulu waktu saya belajar buat sabun tahun 2011, saya diajar menggunakan soup noodle ni. Okey, dan memanglah tangan akan rasa kasar, keras lepas tu kan. Inilah dulu sebab murah dan sebagainya. Kemudian masuk pula kepada era SLES, dan sekarang rata-rata orang merekomendasikan MES, methyl ester sulfonate, sebab sangat selamat pada kulit, sangat mesra alam. Jadi kita tidak mencemarkan alam dengan buih daripada methyl ester. Punyalah selamat methyl ester sulfonate ni sehingga direkomendasikan untuk menyuci botol susu bayi. Mungkin mahal sikit berbanding dengan yang lain, tetapi walaupun dia mahal, pencairannya adalah tinggi. Maksud saya ialah 1 kilo MES boleh dicairkan sehingga 20 liter air. Berbanding dengan Texapon ataupun SLES, 1 kilo Texapon ataupun SLES hanya boleh digunakan untuk 10 liter air. Maknanya 10% lah. 10% perbandingan. Yang ini ialah 5%. Hanya perlu 5% saja untuk digunakan dalam cecair. Ini dan ini, maafkan saya. Ini dan ini perlu dicairkan hanya menggunakan air biasa, air sejuk lah, air sejuk maksud saya.
Okey, tetapi mash sukarnya sedikit ialah kerana nak mencairkan dia perlukan air masak. Jadi setiap satu ni semua ada kebaikan dan keburukan. Jadi pilihlah ikut mana yang kita suka dalam menghasilkan sabun. Ini asas. Added value kepada sabun, ya, added value pada sabun. Kita nak buat sabun basuh kain, kita nak masukkan pelembut, maka kita tambahlah bahan pelembut sedikit kalau perlu. Okey, kalau yang industri punya dia tak kisah sangatlah. Yang jual yang mahal-mahal tu dia ada masukkan sedikit pelembut. Okey, dan added value kepada sabun basuh tangan ialah pelembut untuk tangan lah, misalnya glycerin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, added value kalau kita nak buat sabun dalam kuantiti yang besar, kita perlukan stabilizer untuk sabun. Stabilizer iaitu contohnya EDTA, kita perlukan EDTA, ataupun acid citric kita perlukan, sebab kalau kita keluarkan secara besar-besaran dan dia akan disimpan dalam tempoh yang panjang. Bila simpan dalam tempoh yang panjang, kita akan dapati macam nanti akan dapat mendakan atau pertukaran warna. Jadi kalau untuk betul-betul mengeluarkan sabun untuk industri, maka kena ada bahan-bahan seperti pengawet, stabilizer, ya, benda-benda macam tu kena ada lah. Tapi kalau setakat untuk rumah, cukuplah dengan satu mesh air dan pewarna serta pewangi, cukuplah dengan satu slash ataupun cukuplah dengan satu SLS. Itu saja. Pemekat untuk dalam pembuatan sabun cair mudah saja. Pemekatnya ialah semua orang ada garam halus. Banyak garam halus saya ni. Kenapa banyak? Ni sebab saya beli di kedai kimia, bukannya di kedai runcit. Jadi bila beli di kedai kimia kena beli sampai 5 kilo macam tu, sebab saya ada banyak garam halus ni. Okey. Ratio pula, ya. Ratio garam kepada bahan-bahan ni, terutama Texapon ni ialah 1:3. Jadi kalau saya gunakan dia kalau saya gunakan dia 1 kilo, maka saya kena gunakan dia dalam 330 gram hingga 400 gram macam itulah. Ya. Okey, jadi setakat itu saya rasa boleh faham kot, ya. Seterusnya ialah pewangi. Kalau kita nak guna untuk sabun pinggan, gunalah pewangi yang sesuai untuk sabun pinggan. Contohnya lemon. Kita belilah pewangi lemon. Pewangi macam ni 100 ml harganya dalam RM30 jugalah. Okey, kalau untuk sabun kain, kita belilah pewangi jenis lavender. Macam ni yang saya ada ni ialah gardenia bloom, ataupun kita boleh beli pink blossom. Itu semua pewangi-pewangi yang khas dalam pembuatan sabun. Okey, pewarna pula. Untuk pewarna sabun cair, kita hanya perlukan pewarna makanan. Mudah aja. Beli saja pewarna makanan dan masukkan. Jadi itulah dia asas dan perbezaan bahan-bahan. Sebenarnya banyak lagi bahan asas yang lain. Cuma kita di Malaysia ni, inilah yang kita biasa tengok. Kalau kita ambil satu contoh sabun, kita baca kat belakang tu, kita akan dapati inilah benda-benda juga yang ada. Ya. Okey, jadi untuk hari ni, alang-alang saya dah keluarkan barang, maka saya ajarlah cara untuk membuat sabun cair menggunakan Texapon. Sebab kalau nak gunakan mesh, kita kena masak air. Jadi kita gunakan Texapon. Air pula, sebab ada tips yang saya nak kongsikan bila menggunakan Texapon ni sebenarnya. Air pula, seelok-eloknya jangan gunakan air hidup. Maksud saya ialah macam air telaga, air sungai, sebab ada banyak bakteria yang boleh merosakkan sabun. Jadi itu yang kita kena tambah juga acid citric. Okey. Air yang sebaik-baiknya ialah air suling, ya, ataupun air tapis yang tidak ada kandungan mineral yang tinggi. Itu penting. Okey. Baik, Texapon ni murah. Ya, sangat membersih, berbuih pun kuat. Okey. Cuma satu kelemahan besarnya ialah sangat sukar untuk mencairkan Texapon. Sangat sukar. Jadi ada satu tips untuk mencairkan Texapon ni ialah kalau nak buat hari ni, semalam rendam dia. Okey, katalah kita nak gunakan 1 kilo Texapon, maknanya kita perlukan 10 liter air.
Jadi kita ambillah dalam 1-2 liter untuk kita rendamkan siap-siap taxaphone ni supaya dia terurai perlahan-lahan. Kalau kita tak buat macam tu, macam hari ni yang saya nak tunjuk ni, supaya faham kenapa kita kena rendam dulu, dia akan jadi sangat berbuih sampai kita tak nampak sabun tu. Sampai kita tak nampak, dia akan jadi buih saja sepenuhnya. Jadi kita tak boleh nampak dia punya pekat cair dia tu. Berpandukan pada buih tu sajalah. Maksudnya nampak buih tu dah macam gebu, macam nak buat cake span tu. Maksudnya tu dah pekat. Dan bila dah jadi macam tu, hari ni kita buat, kita kena simpan semalaman, besok baru boleh kita botolkan. Jadi kita perlukan bekas yang besar lah. Jadi untuk hari ni saya hanya nak tunjuk, jadi saya gunakan jumlah yang sedikit sahaja. Okey ya. Sebelum kita nak mula, saya nak beri sedikit pesanan. Kepada yang baru pertama kali menonton saya, silalah subscribe kepada dan juga tekanlah butang loceng supaya anda akan terus mendapat video-video terbaru saya, serta juga berilah saya like atau komen lah supaya dapat membantu saya untuk memberi lebih semangat lagi kepada saya dalam membuat video-video yang akan datang. Kita mungkin akan ajar cara nak buat sabun buku, ada sabun Lux, sabun May semua tu menggunakan sodium hydroxide, dan kita boleh juga ajar sabun untuk menggunakan mesh ni nanti. Kalau boleh tak nak dah guna SLS. SLS ni pun dah nak habis, jadi kalau boleh elakkanlah penggunaan SLS kerana dia kurang mesra alam dan agak tidak bagus untuk kulit kita. Okay, jadi saya nak sediakan barang-barang. Kita bersama lagi selepas ini. Okey, ni je bahan yang kita nak guna. Sikit je ni sebab ini untuk kegunaan sendiri. Jadi saya perlukan bekas. Dan hari ni saya hanya nak buat 1 liter air je. Jadi kalau 1 liter air, taxaphone yang saya perlukan hanyalah 100 gram sajalah. Sebab dia 1 ni 11/10 kan. Okey, jadi saya akan buat sabun basuh pinggan je. Jadi saya kena sukat dulu taxaphone 100. Ni rupa taxaphone dia lembik-lembik macam ni. Okey. Okey. Dah. Sikit je 100. Jadi kita boleh tuang dalam ni. Okey. Dan garam hanya dalam 30. Allahu Akbar. Garam hanya dalam 33 gram sahaja. Okey, dah. Siap. Baik. Saya akan tuangkan air ke dalam ni, tapi bukan semua. Sebab saya akan gunakan sedikit air untuk melarutkan garam. Jadi air ni saya tuang. Ini dah siap. Ini saya tuang kat sini. Okey, selebihnya tuang kat sini lah. Sikit-sikit je. Okey, jadi boleh tengok ni. Dia macam susah, dia akan jadi berketul. Bila masuk je air, dia akan jadi berketul macam ni. Jadi memang susah nak larutkan dia, dan dia akan start berbuih. Jadi kita tak nampak dia tu. Elok kita guna sarung tangan ke apa kalau kita nak sentuh dia. Jadi saya suka guna pemukul telur ni, tapi nanti dia akan berbuih. Dia akan berbuih. Dia akan berbuih sangat. Kalau kita guna blender, lagilah dahsyat buih dia. Dia akan keluar daripada blender ikut atas tu. Okey. Kalau buat dalam industri yang besar, kita kena ada motor lah. Motor, guna hand blender pun boleh sebenarnya. Guna hand blender pun boleh. Tapi saya saja nak menggunakan cara-cara yang manual ni. Sebab dulu waktu saya belajar pun macam ni. Jadi cara-cara yang manual ni. Sebenarnya boleh guna hand blender. Dan tetap juga akan naik buih. Cuma mungkin tak sebanyak inilah.
Okey, kita boleh check ada lagi. Saya akan habiskan semua air ni. Ada lagi ketul-ketul halus Okey, kalau kita tengok ni dia sangat cair kan? Dia sangat cair. Okey, kita tak nampak teris dekat buih ni. Dia sangat cair. Okey. Sekarang apa akan jadi bila kita masukkan larutan garam? Tengok perbezaan dia. Bila kita kacau ni, dia makin lama rasa makin berat. Lagi lama kita kacau, dia akan jadi lagi pekat. Lagi banyak garam kita tambah dan dia juga akan jadi makin pekat. Garam memang untuk memekatkan sabun. Jadi kalau kita suka sabun pekat, kita beli sabun cair di kedai tu, kita nampak macam cair, larutkan saja sedikit garam di dalam dia. 30 hingga 40% garam. 50 pun boleh, tapi dia akan jadi tebal, pekat sangat. Okey, ni dah pekat dah ni. Jadi saya akan tambahkan bau lemon sikit je. Dan warna hijau sikit je. Okey, kita kacau sehingga semuanya rata, atau kita panggil sebagai homogen lah. Okey, dah pekat dah ni. Dah berat sangat dah ni ya. Selengoh tangan ni buat ni. Jadi boleh tengok. Sekarang dah ada trace kan. Bila turunkan buih tu dia macam span macam tu dah. Tak macam tadi. Tadi dia terus saja turun. Ni dia dah macam span. Dekat. Jadi kita akan biarkan ini semalaman dan besok pagi kita boleh dapati dia jernih dan kita boleh tuang ataupun simpan di dalam botol. Jadi ni saya nak tunjuk, semalam saya dah buat. Jadi hari ni dia dah elok dah dah jernih dah. Jadi inilah dia rupa dia. Esok ini akan jadi macam ni lah. Ni rupa dia. Nampak? Inilah dia rupa hasil sabun kita ni besok. Okey. Dah boleh guna. Tapi semalam saya buat banyak. Saya buat 3 liter sebab alang-alang buat air sabun basuh kain saya dah habis. Jadi saya buat 3 liter. Ni dia. Ni hasil semalam ni. Pagi esok dah boleh gunakan untuk sabun basuh pinggan. Jadi saya rasa itulah saja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita akan kongsilah dengan menggunakan bahan yang lain pula, termasuklah membuat sabun badan. Ya. Jadi saya harap sudi-sudikanlah like, sudi-sudikanlah komen, share. Terima kasihlah kepada yang menonton dan sehingga itu Assalamualaikum.